What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan mengupas dengan lebih lanjut maklumat yang terdapat dalam chapter yang ke-1071 yang bertajuk A Hero's Offensive. Memang banyak perkara menarik yang aku nak bincangkan dengan korang semua dalam video pada kali ini. Antaranya termasuklah apakah tujuan Kuma pergi ke Red Line, siapakah watak misterius yang telah dihubungi oleh Vegapunk, apa yang akan berlaku kepada Kaku dan juga Garp yang kini telah memulakan langkahnya menuju ke markas seorang Yonko yang paling kejam, iaitu Yonko Marshall D. Teach aka Blackbeard. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya patuh. Baiklah, perkara pertama yang kita akan bincangkan bersama adalah tentang kenapa Kuma telah pun menteleportasikan dirinya menuju ke Red Port, the base of the Red Line, yang mana this is an unpredictable move to be done by the former Shichibukai Bartholomew Kuma. Yalah, sebabnya kan sebelum ni Sabo dan Commanders Revolutionary Army bukan main bersusah payah berjenuh pergi ke Marijoa yang berada di Red Line itu untuk menyelamatkan Kuma dan membawa dia pulang ke markas Revolutionary Army. Sampai Sabo dan Revolutionary Army terpaksa untuk berhadapan dengan dua orang Marine Admiral sekaligus, iaitu Admiral Fujitora dan Admiral Ryukugyu. Lepas tu, selepas dah berjaya sampai ke pangkuan Revolutionary Army, tiba-tiba si Kuma ni boleh datang balik ke Red Line pula dan dia dilihat mendongak ke atas seperti ingin menuju ke Marijoa semula. Well, aku berpendapat yang Kuma sebenarnya pergi ke sana bukanlah dengan kehendak dia sendiri, tapi berkemungkinan dia telah pun pergi ke sana disebabkan oleh perbuatan daripada Vegapunk. Maksud aku macam ni, kita semua sedia maklum yang Vegapunk lah orang yang bertanggungjawab untuk memprogramkan Kuma menjadi seorang cyborg yang tidak mempunyai emosi dan akal fikiran seperti mana yang telah diberitahu oleh Jewelry Bonnie kepada Luffy, Jinbei dan Chopper. Memandangkan kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1067 semasa Kuma cuba untuk melarikan dirinya daripada Kamabaka Kingdom, Limber dan kumpulannya masih lagi belum mampu untuk mereset programming yang terdapat pada diri Kuma. Maknanya Kuma masih berada di bawah programming Dr. Vegapunk. Bahkan kita juga dapat tengok dalam chapter yang ke-1067, Kuma hanya mula bertindak apabila Dr. Vegapunk diancam oleh CP0 yang cuba untuk memasuki Egghead Island. Mungkin korang terfikir, kalau ini semua angkara Vegapunk, kenapa Kuma tak teleport ke Egghead Island? Bagi aku, sebab Dr. Vegapunk is the most genius character in One Piece world. Maksud aku macam ni, Dr. Vegapunk sendiri telah memberitahu kepada Usopp, Frankie, Nami, Robin dan Sanji bahawa dia telah pun menciptakan satu senjata yang sangatlah bahaya, yang mana senjata ini dianggap oleh Vegapunk sebagai kemuncak bagi ilmu sains dalam dunia One Piece, dan dia sendiri menggelarkan senjata tersebut sebagai the strongest form of humanity, Seraphim. Dan kita juga dapat tengok dalam chapter yang ke-1069, Stussy telah menerangkan kepada kita tentang hierarki authority bagi pengawalan pasifista ini, yang mana kita dapat lihat Gorosei yang berada pada tahap yang paling atas dalam hierarki tersebut. So, instead of mengarahkan Kuma datang ke Egghead dan menyelamatkan Vegapunk dan Straw Hat dengan menggunakan kemampuan buah iblis Poponomi Kuma itu, lebih baik diarahkan Kuma untuk pergi ke Marijoa dan membuat kacau di sana. Maksud aku macam ni, kalau Kuma selamatkan Vegapunk dan Luffy sekalipun, Seraphim yang merupakan senjata yang sangatlah berbahaya akan jatuh ke tangan World Government. Akan tetapi, sekiranya Kuma melakukan kerosakan di Marijoa yang merupakan rumah bagi Celestial Dragon, korang boleh bayangkan tak apa yang akan berlaku kepada SSG kalau Shichibukai yang hanya sekadar mengganggu kingdom yang berafiliasi dengan World Government pun telah dibubarkan kerana tindakan mereka, maka apatah lagi SSG yang mengganggu gugat kediaman bagi Celestial Dragon yang dianggap sebagai god dalam dunia One Piece ini. Maka sudah pastinya segala kajian yang berkaitan dengan pasifista ini akan diberhentikan dengan serta-merta, kerana after all, Gorosei lah yang akan dipertanggungjawabkan kerana mereka mempunyai kedudukan tertinggi dalam pasifista command hierarchy, sekaligus menyebabkan World Government dan juga Navy tidak dapat menggunakan ability Seraphim ini kerana ianya
bertindak di luar kawalan. Dengan cara ini Vegapunk dapat menghalang Seraphim daripada jatuh ke tangan World Government. Jadi sebab itulah aku rasa kenapa Kuma telah pun menuju ke Red Port, the Red Line Base dalam chapter yang ke-1071 ini. Dan mungkin inilah sebab kenapa Vegapunk memberitahu kepada Bonnie bahawa Vegapunk tidak boleh menukarkan ayah Bonnie itu kembali normal. Bagaimana pula menurut kalian? Please drop your comment down below. Seterusnya kita akan membincangkan tentang siapakah watak misterius yang telah dihubungi oleh Vegapunk dan sangatlah dipercayai bahawa watak ini mampu untuk membantu Vegapunk dan Straw Hat Pirates untuk meloloskan diri. Watak pertama yang mungkin dapat kita jadikan sebagai calon antara watak misteri itu adalah watak perempuan yang berada sebaris dengan Vegapunk, Josh, Caesar dan Queen dalam cover page chapter yang ke-1070 yang lepas. Aku berpendapat sedemikian adalah kerana pasti ada sebab kenapa Oda meletakkan wanita tersebut dalam cover page itu. Yes, ramai daripada kalangan peminat One Piece yang berteori bahawa watak perempuan tersebut adalah Stussy ataupun berkemungkinan adalah ibu kepada Stussy. Kerana dalam chapter yang ke-1068, semasa mula-mula memasuki Egghead Island, Stussy mengatakan bahawa ianya mengimbau kenangan lalu. Jadi berkemungkinan Stussy ada kaitannya dengan Vegapunk dan Egghead Island sebelum ini, menyebabkan tidak mustahil sekiranya watak perempuan tersebut adalah Stussy. Namun kita tidak boleh menolak kemungkinan bahawa watak tersebut bukanlah Stussy dan boleh jadi perempuan itulah yang telah dihubungi oleh Vegapunk dalam chapter ini. Untuk seorang yang berada sebaris dengan saintis Mads, pastinya dia juga mempunyai ilmu sains yang luar biasa dan mampu untuk membantu Vegapunk. Ataupun berkemungkinan juga watak yang telah dihubungi oleh Vegapunk itu adalah Jaguar di Soul. Aku berpendapat sedemikian kerana sebelum ini dalam chapter yang ke-1066, apabila Robin bertanya kepada Shaka adakah ketua gergasi itu adalah Jaguar di Soul, Shaka mengatakan bahawa dia tidak boleh menjawab soalan Robin itu memandangkan watak tersebut sedang bersembunyi. Maka boleh jadi Dr. Vegapunk telah pun merawat Jaguar di Soul dengan ilmu sains yang dimiliki oleh Vegapunk, memandangkan Soul dilihat mengalami kecederaan yang sangatlah serius sampai satu badan dia berbalut dah macam mami dah kan. So possibly disebabkan oleh Vegapunk pernah merawat kecederaan Soul itu, maka dia bersiap untuk membantu Vegapunk sekiranya World Government memburu Vegapunk disebabkan oleh kajian Vegapunk ke atas dokumen-dokumen peninggalan Ohara. Sebab itulah watak misteri yang dihubungi oleh Vegapunk ini mengatakan yang dia sentiasa bersedia untuk menerima arahan seperti ini daripada Vegapunk. Seolah-olah dia tahu tentang kajian terlarang yang dilakukan oleh Vegapunk ini. Kau boleh bayangkan tak kalau sekali lagi kita dapat tengok Robin berlayar meninggalkan Egghead Island sambil Saul mempertahankan Vegapunk dan Straw Hat Pirate dalam keadaan tergelak. Memang nostalgia habislah kalau benda ni betul-betul berlaku. Tapi sebenarnya aku berharap watak tersebut bukanlah Jaguar di Soul. Kemudiannya, adakah kita bakal melihat Awakening milik Kaku yang akan berhadapan dengan Roronoa Zoro? Yes, aku yakin yang Kaku juga pasti sudah membangkitkan kemampuan buah iblisnya itu, memandangkan dia sentiasa bersama dengan Rob Lucci setiap masa. So kalau Lucci tahu yang buah iblis itu ada mode Awakening, maka pasti Kaku juga tahu dan dia tidak akan ketinggalan untuk membangkitkan buah iblisnya itu, memandangkan dia kini berada dalam CP0 yang merupakan satu unit yang lebih hebat daripada CP9 lagi. So possibly dia telah membangkitkan Awakening buah iblisnya itu. Benda sebenarnya tak pelik pun sebab sekarang Oda dilihat memang nak highlight pasal Awakening Devil Fruit ini. Tengoklah Law, Kid, Luffy dan Lucci semua dah boleh awaken Devil Fruit dorang. So possibly lepas ni kita akan didedahkan dengan lebih ramai lagi watak yang mampu awakenkan buah iblis mereka, termasuk jugalah dengan Kaku ni. Dan mungkinkah kita bakal melihat form baharu Kaku nantinya bakal menjadi lebih menarik ataupun dia masih lagi kekal dalam mod zirafah petaknya itu cuma hanya ditambahkan lingkaran awan sahaja. Bagaimana pula menurut kalian? Perkata akhir yang ingin aku bincangkan dengan korang semua adalah part yang paling menarik, iaitu tentang Garp yang telah pun memulakan gerakannya untuk menyerang sarang tebuan Hachinosu yang merupakan pangkalan bagi Blackbeard Pirates untuk menyelamatkan Kobe. Tindakan Garp ini akan menjadi sebuah turning event yang sangatlah menarik bagi chapter-chapter yang akan datang. Maksud aku macam ni, kalau Garp betul-betul pergi menyerang Blackbeard, tak kisahlah Garp menang ke ataupun kalah ke, perkara yang bakal berlaku seterusnya akan menjadi satu perkara yang besar. Seandainya Garp kalah dan dibunuh oleh Blackbeard, maka perkara ini pasti menjadi pemicu kemarahan mutlak bagi Luffy. Yalah, sebab jalan cerita One Piece sekarang tengah menuju ke arah peperangan dan kita masih belum dapat tengok satu perkara yang mampu untuk memicu sebuah peperangan. Macam Marineford dulu kita ada Ace, dekat Wano kita ada Kaido. Sekarang ni untuk apa Luffy nak berperang? So this will be a big chance untuk trigger the war for Luffy, sebab kita tahu yang Luffy ni akan bertarung habis-habisan untuk dua perkara. Yang pertama, kalau orang sakitkan sesiapa yang bagi dia makan, dan yang kedua pula kalau orang kacau family dan nakama dia. Bukannya nak katakan yang Garp tu lemah daripada Blackbeard, akan tetapi
Tetapi kita kena ingat yang Garp masuk ke dalam sarang Yonko dengan sebuah kapal sahaja, sedangkan dekat Hachinosu tu berkemungkinan ada kesemua Titanic Captain Blackbeard. Jadi kita tidak boleh menolak kemungkinan bahawa Garp akan kalah dan dibunuh oleh Blackbeard. Yalah, setakat hari ini Blackbeard dilihat sering kali membunuh mereka yang telah kalah bertarung dengannya untuk mendapatkan buah iblis si mati. So tak mustahil kalau dia bunuh Garp juga, dek kerana sudah menjadi kebiasaan baginya untuk menghabiskan umur lawannya itu. Yes, Garp sememangnya seorang legenda, akan tetapi Blackbeard juga bukanlah lanun yang biasa-biasa dan merupakan seorang yang sangatlah licik. Rayleigh sendiri mengakui kehebatan Blackbeard ini dan bahkan Shanks pun pernah mengingatkan Whitebeard betapa bahayanya watak Marshal D. Teach yang pernah meletakkan parut pada mata kiri Shanks itu. Jadi mungkin Blackbeard ada cara untuk menewaskan Garp. Seandainya Meryn membiarkan sahaja kematian Garp tanpa menuntut bela atas kematian tersebut, maka pastinya Meryn yang mengidolakan ataupun mereka yang mempunyai moral justice akan meninggalkan Meryn dan akan memilih whose side they would choose, sama ada Dragon the Revolutionary Army ataupun Luffy the Warrior of the Liberation. Manakala sekiranya Garp pula yang menang, maka seorang lagi Yonko bakal tumbang dan siapakah yang bakal mengisi kekosongan tersebut. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi